Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Tuan Lokman, Dr. Fazila serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan rakan-rakan saya yang lain daripada kumpulan Corruption Preventer akan membentangkan suatu isu iaitu skandal Watergate. Saya mulakan pembentangan saya dengan menceritakan sedikit latar belakang ringkas tentang isu skandal Watergate. Richard Nixon merupakan seorang Presiden Amerika Syarikat yang ke-37. Untuk pengetahuan semua, beliau merupakan Presiden pertama yang meletakkan jawatan sebagai Presiden di Amerika Syarikat disebabkan penlibatannya dalam skandal Watergate. Skandal Watergate berlaku pada tahun 1970-an di Kompleks Watergate. Secara keseluruhannya, isu skandal Watergate ini mengisarkan tentang konspirasi politik dan rasuah untuk kepentingan peribadi. Skandal Watergate bermula disebabkan pecah masuk 5 orang penjenayah ke ibu pejabat jawatankuasa Parti Demokrat untuk mencuri maklumat dan memintas data. Kesannya, Richard Nixon telah meletakkan jawatannya sebagai Presiden Amerika Syarikat untuk menutup perlibatannya itu. Seterusnya, saya menceritakan sedikit kronologi ringkas tentang isu ini. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, isu ini bermula daripada pecah masuk 5 orang penjenayah ke ibu pejabat jawatankuasa Parti Demokrat untuk mencuri maklumat dan memintas data. Isu bermula apabila alat pengentipan yang dipasang oleh penjenayah tidak berfungsi dengan baik dan mereka mengambil keputusan untuk memecah masuk sekali lagi. Namun, pengawal keselamatan telah melaporkan kepada pihak polis dan mereka berjaya ditangkap. Isu ini menjadi lebih serius apabila penjenayah berjaya ditangkap. Nixon melakukan pelbagai cara untuk menutup salahnya. Contohnya, beliau telah memberi wang yang banyak kepada pemecah masuk dan beliau juga mengarahkan CIA untuk menghalang FBI untuk membuat siasatan. Jawatankuasa Senat Watergate menyatakan Richard Nixon mempunyai sistem pita rakaman di pejabatnya yang merekodkan semua perbualan mencurigakan. Pihak mahkamah mengarahkan Nixon untuk menyerahkan pita rakaman tersebut kepada mereka. Namun, beliau enggan menyerahkan kerana peguamnya menyatakan keistimewaan eksekutif Presiden membenarkan Nixon menyimpan pita itu. Seorang pendakwa bebas iaitu Archibald Cox berazam untuk mendapatkan rakaman tersebut untuk membuktikan kebenaran. Nixon mengarahkan Cox untuk dipecat tetapi pegawai Jabatan Kehakiman tidak mengendahkan arahannya dan mereka telah meletak jawatan sebagai tanda protes. Akhirnya, beliau telah menyerahkan pita rakaman tetapi tidak kesemuanya. Walau bagaimanapun, pihak mahkamah sentiasa menggesa Nixon menyerahkan kesemua pita rakaman. Namun, Nixon melengahkan arahan mahkamah dan membawa kepada pengundian Dewan Rakyat untuk mensabitkan beberapa kesalahan pada Nixon. Akhirnya, beliau menyerahkan kesemua pita rakaman itu pada 5 Ogos sekaligus membuktikan kesalahannya dalam jenayah Watergate. Gerald Ford telah menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-38 menggantikan Richard Nixon. Beberapa minggu selepas itu, Gerald Ford telah mengangkat sumpah memberi keampunan ke atas segala jenayah yang dilakukan oleh Nixon. Seterusnya, saya Sheila Adrina binti Hazrin akan membentangkan tentang kesalahan dan hukuman. Antara kesalahannya ialah salah guna dana organisasi, iaitu dana The Committee to React Presiden CRP atau CREEP telah diguna oleh John Mitchell yang merupakan peguam negara pada waktu itu untuk membayar bagi tujuan mengintip dan mensabotaj Demokrat. Seterusnya, pecah masuk kawasan peribadi, iaitu bangunan pejabat Watergate di Washington DC. Richard Nixon dari 1969 hingga 1973 telah mengarahkan pembantunya memecah masuk ke dalam bangunan untuk mencuri bahan yang boleh menjejaskan Demokrat. Seterusnya, kecurian di Rumah Putih. Pada 17 Jun 1972, 5 pencuri telah ditangkap di pejabat jawatankuasa Demokratik. Seterusnya, hukuman yang dikenakan. Beberapa hari selepas pelantikan Nixon, 5 perompak dan konspirasi Watergate mengaku bersalah. G. Gordon Liddy dan James McCoy disabitkan kesalahan kerana kesalahan pecah masuk di Kompleks Watergate. Mereka telah melakukan konspirasi, mengganggu markas DNC dan pencurian.
Nixon meletakkan jawatannya sebagai presiden dan menghadapi perbicaraan. Walaupun Nixon meletakkan jawatannya, dia masih menghadapi kemungkinan pendakwaan jenayah. General R. Ford yang merupakan Presiden United Negeri-Negeri telah memberi pengampunan penuh, percuma dan mutlak kepada Richard Nixon atas semua kesalahannya terhadap Amerika Syarikat. Kesan kepada individu utama yang terkesan hasil pendedahan skandal Watergate ni pastilah Richard Nixon. Beliau meletakkan jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat pada 9 Ogos 1974. Hasil daripada pendedahan skandal Watergate ni membuka kepada pendedahan banyak lagi konspirasi dan skandal yang melibatkan Richard Nixon. Pada September 8, 1974, Richard Nixon menerima pengampunan daripada Presiden semasa iaitu Gerald Ford. Walaupun mendapat tetangan atas pengampunan ini, Presiden Gerald Ford tetap bertegas untuk memberi pengampunan kepada Richard Nixon atas menghargai jasa dan bakti beliau semasa menjadi Presiden pada penggal sebelum ini. Selepas pengampunan itu, Richard Nixon berpindah ke San Clemente, satu kawasan yang terpencil di California. Beliau mencari nafkah dengan menerbitkan buku Memoirs of Richard Nixon yang terjual hampir 2 million US dollar dan juga tampil dalam beberapa temu bual eksklusif. Beliau meninggal dunia pada usia 80 tahun akibat daripada penyakit stroke. Seterusnya, akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon telah mendatangkan pelbagai kesan, khususnya kepada organisasi. Sebagai contoh, kesan yang pertama, peraturan yang lebih ketat dalam aktiviti kempen pilihan raya. Hal ini demikian kerana untuk mengelakkan para ahli politik melakukan perkara yang tidak bermoral dalam kempen mereka. Kesan yang kedua, undang-undang etika persekutuan yang lebih kukuh agar ahli-ahli politik ini dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan penuh amanah. Kesan yang seterusnya, penciptaan pendakwa raya khas bebas tetap untuk menyiasat salah laku pegawai atasan. Kesan yang keempat, wartawan kewangan berkala diperlukan pada setiap kempen supaya mereka dapat meneliti belanjawan dan aliran kewangan digunakan untuk siapa. Kelima, pembiayaan awam kempen presiden telah diperkenalkan dan kesan yang terakhir, sekatan ketat kepada calon Dewan dan Senat terhadap hasil yang dikumpul dan dibelanjakan oleh mereka. Kesan seterusnya ialah kesan kepada keluarga. Keluarga Nixon terpaksa berpindah ke timur atau lebih tepatnya San Clemente, California selepas berlakunya isu Watergate tersebut. Namun, mereka beralasan hanya ingin lebih dekat dengan anak dan cucu-cucu mereka. Selain itu, mereka sekeluarga juga terpaksa tinggal berjauhan dari orang awam. Rumah mereka dipagari dengan tembok dan dikelilingi dengan pokok-pokok tinggi. Yang terakhir ialah isteri Nixon iaitu Pat Nixon terpaksa menyamar apabila ingin keluar dari rumah kerana tidak ingin diketahui oleh orang awam. Baiklah, antara pengajaran yang kita perolehi daripada isu skandal Watergate ini ialah yang pertama, orang yang bersalah tidak seharusnya lari dari kesalahan yang dilakukannya. Seperti Presiden Nixon cuba menutup penglibatannya dalam skandal ini selama 2 tahun dan akhirnya tekanan demi tekanan yang dihadapi beliau menyebabkan beliau meletakkan jawatannya sebagai Presiden Amerika Syarikat yang ke-9. Yang kedua, seorang yang berjawatan tinggi dan berpengaruh tidak sepatutnya menyalahgunakan kuasa yang dimilikinya demi kepentingan diri, di mana Presiden Nixon dan pembantunya mengarahkan CIA untuk menghalang siasatan FBI terhadap jenayah yang mereka lakukan itu. Yang ketiga, yang terakhir, memanfaatkan teknologi yang ada, di mana beberapa pembantu Presiden Nixon ada memberikan keterangan bahawa Presiden Nixon secara diam-diam telah merakam setiap perbualan yang berlaku di Pejabat Oval dan apabila pendakwa memperolehi pita-pita tersebut, mereka akan mempunyai bukti yang Presiden Nixon bersalah dalam skandal ini.